Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 43 daripada surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sembahyang padahal kamu sedang mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula dalam keadaan junub kecuali orang-orang yang melintasi jalan sehingga kamu mandi, dan jika kamu dalam keadaan sakit atau tengah dalam perjalanan, atau datang seorang daripada kamu dari buang air, atau menyentuh kamu akan perempuan-perempuan, sedang kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu cari tanah yang bersih, maka sapulah muka kamu dan tangan kamu. Sesungguhnya Allah pemaaf lagi pengampun. Sembahyang dengan sedar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sembahyang padahal kamu sedang mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Pangkal ayat 43. Sudah dinyatakan pada ayat 36 bahawasanya orang yang beriman hendaklah beribadat pada Allah dan jangan mempersekutukan yang lain dengan Dia. Dan kita pun telah mendapat bimbingan dari Al-Quran, pun dari contoh teladan yang diberikan Rasulullah SAW, bahawasanya puncak dari ibadat adalah sembahyang. Bahkan dalam hadis yang sahih pun disebutkan bahawasanya sembahyang itu ialah tiang agama. Runtuh tiang, runtuhlah segala bangunan. Guna sembahyang pun telah banyak diterangkan, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berdoa, untuk mencegah diri dari berbuat keji dan mungkar. Dan disebut pula bahawa doa adalah benak ibadat. Lantaran itu, nescaya fahamlah kita bahawa hendaklah sembahyang itu dikerjakan dengan penuh kesedaran, dengan tulus dan ikhlas, dengan ingat, iaitu zikir. Sebab sembahyang itu pun ialah untuk zikir. Surah Toha Surah 20 ayat 14. Peraturan-peraturan agama di dalam menghadapi ibadat sembahyang, kita sudah diberi peringatan. Setelah waktu masuk, orang pun mulai azan. Mendengar azan, kita pun sedar bahawa waktu sembahyang telah masuk. Setelah itu, kita disuruh mengambil wudu.
Selama berwuduk itu pun kita bertambah sedar bahawa kita akan sembahyang. Dan setelah mulai mengerjakan sembahyang, dijelaskan pula bahawa sembahyang itu tidak sah kalau tidak dengan niat. Maka diperintahkanlah kita sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari semalam menyediakan waktu buat sembahyang dengan penuh kesedaran. Sejak dari rukun fi'l, iaitu perbuatan-perbuatan sembahyang, sampai kepada rukun zikri, macam bacaan-bacaan sembahyang, dan juga rukun kalbi, kesedaran hati sembahyang. 5 kali sehari semalam kita menyediakan diri, melepaskan dari sangkut paut fikiran yang lain dan menunjukkannya kepada Allah. Maka tidaklah mungkin pekerjaan menghadap Tuhan ini dapat sempurna dikerjakan menurut maksud yang sempurna yang sebenarnya, iaitu beribadat kepada Tuhan dengan sedar kalau kita sedang mabuk. Mabuk tentu luas artinya, iaitu segala kekacauan fikiran atau fikiran yang tidak bulat, hati yang bercabang pada yang lain, atau fikiran yang sedang susah dibawa ke dalam sembahyang. Ashabun Nuzul, atau sebab turunnya ayat menurut yang dirawikan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Al-Hakim. Riwayat diterima dari Ali bin Abu Talib, iaitu pernah kejadian di masa minuman keras belum diharamkan, bahawa kami diundang makan oleh Abdul Rahman bin Auf. Dihidangi kami makanan dan diberikan kami minum arak, minum tuak, sehingga kami pun mabuk. Kemudian datanglah waktu sembahyang, lalu mereka kemukakan aku jadi imam. Maka aku bacalah, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'buduna, dan kami pun menyembah apa yang kamu sembah. Maka turunlah ayat ini. Yang bersembahyang ini adalah sahabat-sahabat pilihan semua. Di antara mereka Ali yang jadi imam dan Abu Rahman yang menjamu makanan. Kejadian sebelum ayat larangan meminum minuman keras. Dengan turunnya ayat begini pada orang-orang utama, sebagai mereka menyebabkan sejak itu kalau mau sembahyang mereka tidak mau minum lagi, supaya mereka mengerjakan sembahyang dengan sedar, kerana kesedaran itulah yang menjadi kemestian dalam mengerjakannya, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Sebab orang yang sedang mabuk, kerana mabuknya kadang-kadang tidak sedar dia apa yang dia ucapkan, padahal itu sedang menghadap Tuhan. Sehingga Ali tersesat lidahnya mengatakan bahawa kami pun menyembah apa yang kamu sembah. Mungkinkah orang seperti Ali mengatakan bahawa kami pun menyembah berhala seperti kamu pula, padahal dia karamullah wajhahu, dimuliakan Allah wajahnya, sebab masuk Islam sejak sebelum balik, sehingga mukanya tidak pernah sekali juga menyembah berhala, dan pernah menyediakan dirinya buat mati seketika tidur di tempat tidur Nabi SAW seketika beliau hijrah, kerana beliau Nabi SAW hendak dibunuh oleh musyrikin penyembah berhala. Mungkinkah dia berkata demikian kalau bukan mabuk? Malahan datang lagi sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, apabila mengantuk seseorang padahal dia sembahyang, maka berpalinglah dan tidurlah sehingga dia tahu apa yang dia ucapkan. Di sini kita mendapat pengertian tentang kesedaran diri menjadi syarat utama dalam mengerjakan sembahyang, supaya bulat tujuan ucapan kepada Allah, tidak berkacau balau. Kerana sembahyang bukanlah semata-mata rukuk dan tegak, sujud dan duduk, tetapi inti dari sembahyang atau jiwa dari sembahyang ialah kekhusyuan kepada Tuhan. Tentu bukanlah maksud ayat ini bahawa kalau hati sedang susah, fikiran sedang kacau, tidak usah sembahyang. Tunggulah dahulu sampai fikiran tenang. Jangan kita sampai memahamkan demikian, sebab yang diseru di pangkal ayat ialah orang-orang yang beriman. Ali bin Abu Talib
dan Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawannya yang sama-sama mabuk tadi kerana turunnya ayat ini, bukanlah meneruskan minum lalu meninggalkan sembahyang kalau mabuk, melainkan menjauhi minuman keras kerana mereka jangan sampai mabuk lagi di waktu sembahyang. Kerana kita telah merasa gembira termasuk dalam lingkungan allazina amanu, orang-orang yang beriman. Bila kita dengar seruan kepada sembahyang, terdengar azan, maka segala yang mengacau fikiran kita jauhi. Kemabukan kerana minum minuman keras atau kerana urusan hidup sehari-harian kita lepaskan dari fikiran. Kita mulailah mengerjakan sembahyang dengan khusyuk, dengan penuh pengertian dan kesedaran atas apa yang kita ucapkan dalam sembahyang. Lantaran itu, dengan sendirinya bagi kita pemeluk Islam yang bukan berbahasa Arab, menjadi wajib mengerti makna segala ucapan yang kita ucapkan dalam sembahyang. Untuk mengerjakan sembahyang dengan penuh pengertian ini sampai Imam Hanafi membolehkan bagi orang yang belum mengerti bahasa Arab membaca arti dalam bahasa Arab itu dalam bahasa yang kita kenal, sambil meneruskan juga mempelajarinya. Tetapi Imam Syafi'i tidak mengizinkan demikian. Kata beliau, teruskan mempelajari dan ucapkanlah dalam bahasa aslinya bagaimanapun. Sebagaimana kita ketahui, di tanah air kita ini, mazhab Syafi'i lah yang berpengaruh. Dan oleh sebab itu, dari masa kecil pun kita telah belajar bacaan sembahyang, dan sembahyang telah berjalan dengan lancar. Dan di negeri-negeri yang bermazhab Hanafi sendiri, fatwa beliau yang membolehkan itu diketahui orang juga. Tetapi oleh kerana bahasa Arab telah menjadi bahasa darah daging muslimin, tidak juga dipakai orang fatwa beliau itu. Di Turki yang memakai mazhab Hanafi, Mustafa Kamal telah mencuba menganjurkan menukar bacaan azan bahasa Arab ke dalam bahasa Turki. Namun umat Islam tidak juga mau menerimanya, sehingga maksud Kamal Atatürk itu gagal. Tetapi setelah dia meninggal dunia, orang kembali lagi memakai azan dalam bahasa asli Arabnya sampai sekarang ini. Dan jangan pula dalam keadaan junub, dan janganlah pula kamu mendekati sembahyang atau tempat sembahyang, terutama najis dalam keadaan junub. Tentu kita telah faham apa erti junub yang disebut juga berhadas besar, iaitu sehabis bersetubuh. Tegasnya lagi ialah sehabis keluar mani, baik kerana setubuh atau kerana mimpi. Bagi perempuan ditambah lagi, iaitu sedang berhaid atau sedang mengeluarkan darah kotor sehabis beranak, iaitu nifas. Waktu itu namanya diri sedang berhadas besar, sedang kotor. Barulah cuci setelah mandi, yang dinamai mandi junub atau mandi wajib. Maka pada saat sedang dalam keadaan junub, belum boleh sembahyang atau mendekati tempat sembahyang, iaitu masjid pun jangan, kecuali orang-orang yang melintasi jalan di dalam masjid, iaitu terpaksa melintasi masjid atau menyeberanginya, kerana dengan menyeberangi dalam masjid itu akan cepat sampai ke tempat yang dituju di luar masjid. Dengan demikian dijagalah sampai ke tempat yang dituju. Dengan demikian dijagalah kebersihan dan kesucian masjid. Hanya boleh menyeberangi dan tidak boleh tetap di dalam masjid, misalnya buat iktikaf sehingga kamu mandi. Artinya larangan itu berlaku sampai kamu mandi. Apabila kamu telah selesai mandi, barulah boleh sembahyang dan barulah boleh masuk ke dalam tempat sembahyang, baik masjid atau langgar atau surau. Sebab langgar atau surau itu pun disediakan buat sembahyang, setelah ahli berpendapat bahawa yang dilarang hanyalah masuk masjid yang disediakan buat jemaah sahaja. Setengah ahli berpendapat bahawa yang dilarang hanyalah masuk masjid yang disediakan buat Jumaat sahaja. Dan mandi itu pun tentu dengan niat pula. Di samping mengerjakan sembahyang dengan sedar dan khusyuk, hendaklah pula sembahyang dalam keadaan suci dan bersih, sehingga dalam menghadapi ibadah sembahyang hendaklah kita dalam perasaan suasana yang suci. Tidak ada orang lain yang tahu, dan kita pun tidak akan memberitahu orang lain apakah kita sedang junub atau sedang bersih. Menjaga kesucian sembahyang dan masjid itu
adalah tanggungjawab pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Maka haramlah hukumnya kalau dilanggar. Tayamun. Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau tengah dalam perjalanan atau datang seorang daripada kamu dari buang air atau menyentuh kamu akan perempuan-perempuan sedang kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu cari tanah yang bersih, maka sapulah muka kamu dan tangan kamu. Menjadi syarat yang dasar sekali, supaya terlebih dahulu wajib suci dan bersih sebelum sembahyang. Kalau berhadas besar, iaitu junub, membersihkannya ialah dengan mandi, sebagai yang disebutkan di atas tadi. Dan di bawah tadi dari mandi, dan di bawah dari mandi ialah wudu, yang kelak di surah Al-Ma'idah surah 5 ayat 7 akan diterangkan cara-cara berwudu. Tetapi perintah yang demikian keras tentu ada kecualinya. Kita wajib mandi sebelum sembahyang kalau kita berhadas besar junub, dan kita wajib berwudu kalau kita berhadas kecil. Kalau tidak mandi bagi yang junub dan tidak berwudu bagi yang berhadas kecil, habis terkentut, kencing dan berak, bangun tidur atau habis menyentuh faras dengan telapak tangan, maka belum boleh sembahyang atau tidak sah sembahyang. Tetapi bagaimana kalau air tidak ada? Jawabnya, menjaga kesucian dan kebersihan tetap wajib, tapi kerana air tidak ada, ditukar dengan tanah. Pengecualian ini diberikan pertama kepada orang yang sedang sakit. Banyak orang sakit meskipun air ada, tetapi dia tidak bisa kena air atau menambah penyakitnya kalau kena air. Dia boleh menukar dengan tanah. Kedua, tangan dalam perjalanan. Kedua, tengah dalam perjalanan, iaitu musafir. Dalam perjalanan, air sukar didapat sebab ia diberi keringanan, tukar saja dengan tanah. Dengan keringanan ini, maka orang yang dalam perjalanan tidak susah payah mencari air. Di zaman mula-mula agama diturunkan, musafir berjalan di padang pasir berhari-hari, mengendarai kuda atau unta, air sukar didapati. Sungguh tepatlah ruksah tayamun untuk musafir. Bahkan di zaman moden kita ini, meskipun alat pengangkutan sudah mudah, baik di kapal atau di kereta api atau di kapal udara, namun ruksah tayamun itu tetap memberi lapangan bagi musafir, sebab ada saja halangan yang tidak disangka-sangka akan menimpa kita di jalan. Misalnya kereta api yang sangat berdesak-desak dari Jakarta ke Surabaya, sehingga sukar keluar untuk mengambil air sembahyang. Bahkan sukar pergi ke tempat air dalam kereta sendiri lantaran sesaknya, maka kita boleh menggosokkan tangan ke dinding kereta api buat mengambil tanah tayamunnya. Sebab Nabi pun pernah berbuat begitu di dinding rumahnya sendiri. Ketiga, atau datang dari kakus, jamban, artinya selesai buang air, kita hendak berwuduk, air tidak ada. Al-Quran mempunyai bahasa yang amat halus. Dikatakan orang yang baru sampai buang air besar atau kecil, kembali dari jamban, tidak didapati dengan kata baru habis berak atau habis kencing. Keempat, baru habis menyentuh perempuan-perempuan. Ulama-ulama dalam bahagian terbesar mengatakan maksud sentuh di sini ialah bersetubuh, kerana Al-Quran tidak pernah memakai kata persetubuhan itu dengan tepat, melainkan dengan sindir. Tetapi Imam Syafi'i tetap memegang arti sentuh yang asli. Maka meskipun bersentuh kulit saja sebagai pendapat Imam Syafi'i, atau habis bersetubuh sebagai pendapat ulama-ulama yang lain, namun kalau air tidak ada, sudah boleh tayamun. Kalau air tidak ada, sudah boleh tayamun. Atau air ada tapi badan sakit, bolehlah tayamun. Arti tayamun, arti yang asli ialah memilih atau mencari. Makna ini pernah dipakai dengan terang pada surah Al-Baqarah ayat 267 tentang orang memilih hartanya yang dia sendiri tidak senang. Kalau misalnya dia diberi oleh orang lain harta semacam itu, tentu dia akan memicingkan matanya. Jangan kamu milih yang buruk daripadanya. Kemudian dipakailah perkataan tayamun menjadi istilah ketika memilih atau mencari tanah
buat ganti wuduk menjadi nama ibadat tayamun yang tetap, tanah yang bersih, sebagai arti dari syahidin tayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebut dalam kamus. Sya'at artinya ialah tanah atau permukaan bumi. Berkata As-Salabi dalam Fiqhul Lughah, sya'at ialah tanah permukaan bumi. Tersebut dalam kamus Mishabul Munir, sya'at ialah muka bumi, baik tanah atau lainnya. Berkata Az-Zajjaz, menurut pengetahuan saya, tidaklah ada selisih ahli bahasa Arab tentang arti ini. Tayyiban artinya baik atau bersih. Lantaran itu jelaslah bahawa sekalian tanah permukaan bumi asal bersih boleh dipakai untuk tayamun. Sedang tanah hanya dua, bersih atau kotor. Yang kotor ialah yang terang dan nampak kotornya. Misalnya di sana ada tai orang atau binatang. Maka kalau tidak nampak kotornya, tidak pastilah dia bersih. Sebab itu segala tanah muka bumi bolehlah untuk tayamun. Ini dikuatkan oleh beberapa hadis, di antaranya sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan An-Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah dijadikan untukku bumi itu bersih, suci dan tempat sujud. Bertambah jelas lagi keringinan ruksah ini kerana menurut riwayat Bukhari dan Muslim pernah Rasulullah bertayamun dengan menggosokkan kedua belah tapak tangannya ke dinding, mengambil debunya jadi tayamun. Bagaimanakah melakukannya? Dalam turusan ayat jelas disebut, maka sapulah muka kamu dengan tangan kamu. Berbagai macamlah hadis-hadis tentang kafiat tayamun dari Nabi, tetapi yang paling sahih ialah yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Ammar bin Yasir. Ceritanya begini: pada suatu hari datang dua orang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an yang seorang lalu bertanya, "Saya telah junub tetapi air tidak ada." Maka berkata Umar, "Jangan engkau sembahyang." Mendengar jawab Saudina Umar yang demikian itu, berkatalah Ammar, "Tidakkah engkau teringat, ya Amirul Mukminin, seketika aku dan engkau turut dalam satu peperangan, kita sama-sama jenabah, maka kita pun tidak mendapat air. Adapun engkau sendiri, tidaklah engkau sembahyang." Maka berkatalah Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, hanya senya cukuplah buat engkau jika engkau pukul bumi dengan tangan engkau, kemudian engkau hembus, kemudian itu engkau sapu dengan dia muka engkau dan telapak tangan engkau. Tersebut dalam riwayat itu bahawa pada mulanya Umar agak sangsi menerima keterangan Ammar, takut terlalu mempermudah, tapi kemudian dia tinggalkan pendiriannya dan dia turuti pendapat Ammar dan dibolehkannya Ammar memfatwakan kepada orang lain. Maka tak usahlah berguling-guling sebagai Ammar itu, cukup dengan menekankan kedua telapak tangan ke permukaan bumi yang bersih. Hembus dahulu, jangan dia melekat di tangan. Kemudian gosokkan ke muka satu kali. Setelah itu gosoklah tangan yang kiri ke tangan yang kanan, luar dan dalam. Setelah itu tangan yang kanan pula menggosok tangan yang kiri, luar dan dalam. Tidak usah sampai ke siku sebagai wudu, hanya sampai di pergelangan tangan saja. Malahan tertib muka dahulu baru tangan pun tidaklah menjadi syarat sebagai yang terdapat pada wudu. Sebab tersebut pada hadis yang dirawikan oleh Abu Daud dan lainnya, dia melalui Abu Muawiyah, dan tersebut pula dalam hadis Bukhari, demikian bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyapu tangan kiri atau tangan kanan dan punggung telapak tangannya dan mukanya. Dan lafaz yang lain dari Abu Muawiyah, Bismillahirrahmanirrahim, cukuplah bagi engkau jika engkau pukulkan kedua telapak tanganmu ke bumi, kemudian itu engkau hembus keduanya, kemudian itu engkau sapukan tangan kanan engkau ke atas tangan kiri engkau, dan tangan kiri engkau ke atas tangan kanan engkau.
Kemudian itu engkau sapu pula muka engkau. Tetapi hadis yang dirawikan oleh Al-Darqutni begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah bagi engkau jika engkau pukul dengan telapak tangan engkau pada tanah, kemudian engkau hembus, kemudian engkau sapu dengan dia muka engkau dan kedua telapak tangan engkau sampai ke pergelangan. Maka sahlah salah satu cara yang demikian untuk mengganti mandi junub dan wuduk bila air tidak ada, walaupun tidak dalam perjalanan, atau kerana dalam perjalanan, atau kerana sakit, kerana suatu luka yang berbahaya. Jika kena air pun boleh bertayamun. Sebab menurut hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Darqutni dari Jabir, dalam satu peperangan pernah seorang sahabat luka di kepalanya. Tengah malam dia bermimpi sehingga keluar mani, padahal dia demam. Sahabat-sahabat menjawab bahawa dia wajib juga mandi. Sehabis mandi, demamnya tidak naik dan dia pun meninggal. Hal ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Maka marahlah beliau seraya berkata, telah mereka bunuh dia. Alangkah baiknya bertanya dahulu kalau mereka belum tahu. Padahal cukup dia bertayamun saja. Atau ikat lukanya dan sapukanlah air di tempat luka itu, lalu dimandikan seluruh badannya. Meskipun hadis itu kurang kuat, ada pula kejadian lain lagi, iaitu Amar bin Al-Ash seketika memimpin peperangan Zatis Salasi. Dalam perang, kepala perang juga merangkap menjadi imam jamaah. Di satu malam yang sangat dingin, beliau bermimpi sehingga junub pula. Dia merasa kalau dia mandi, dia akan binasa kerana sangat dingin. Kalau dia bertayamun saja dan terus jadi imam. Hal ini disampaikan orang kepada Rasulullah SAW. Amar bin Al-Ash, beliau tanyai, mengapa engkau imani kawan-kawanmu sembahyang padahal engkau junub? Berjawab, ya Rasulullah, Tuhan sudah bersabda, dan jangan engkau bunuh akan diri kamu sehingga Allah terhadap kamu adalah amat penyayang. An-Nasi'i ayat 39. An-Nisa ayat 36, 39. Mendengar jawab itu, Rasulullah tertawa, tetapi beliau diam saja. Mendengar jawab, maka menurut ulama-ulama, sedangkan beliau diam saja, sudahlah itu alamat menyetujui. Apakah lagi beliau telah tertawa, tanda beliau suka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Al-Darqutni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan dikeluarkan juga oleh Bukhari dengan taklik. Keadaan beliau tidak menyalahkan Amar bernama takrir. Takrir adalah termasuk sunnah. Maka perbuatan Amar bin Al-Ash itu dapatlah memberi faham kepada kita bahawa takut akan sakit, meskipun belum sakit, kerana sangat dingin pun boleh diganti dengan tayamun. Begitulah secara ringkas kita uraikan tentang ruksah tayamun, pengganti mandi junub dan wuduk, yang boleh kita pakai apabila kita bertemu dengan kesukaran-kesukaran yang tersebut itu, baik kerana dalam perjalanan ataupun sedang ada di rumah sendiri. Dan tidaklah kita masuk kepada pertikaian-pertikaian berdikit-dikit di antara ulama yang sudah memasuki masalah khilafiyah atau ijtihadiyah. Misalnya, tidak sah kita masuki apakah tayammum itu habis dengan sendirinya kekuatannya bila sembahyang telah selesai, sehingga tidak berlaku untuk sembahyang lain. Kerana dengan memegang pokok ayat saja, kita telah merasai betapa Tuhan memberi kemudahan kepada kita. Baru setelah masuk ke dalam masalah khilafiyah atau ijtihadiyah, kita dipersukarkan oleh jalan fikiran manusia. Padahal ujung ayat berbunyi, sesungguhnya Allah adalah pemaaf lagi pengampun. Ujung ayat 43. Dimaafkan kesukaran kita mencari air atau kesulitan mencarinya. Dibukakannya pintu buat tayamun. Diberi pula ampun kita terdapat kekurangan kerana bukan kita sengaja. Dengan mandi dan wuduk kita bersuci dengan air. Sebab menurut sabda Tuhan, dengan sebab air itulah kita sekalian yang bernyawa telah hidup. Surah
Al-Anbiya surah 21 ayat 30. Dan bila sukar mendapat air atau berbahaya memakai air sebab sakit, disuruh ganti saja dengan tanah. Sebab dari tanah itulah asal kita, dan ke dalam tanah kita akan kembali, dan dari tanah pula kita akan dibangkitkan. Kita sapu muka dan telapak tangan dengan tanah itu dengan niat yang sama, iaitu bersuci, kerana kita akan berdiri berhadapan dengan Tuhan. Surah 20 ayat 55. Menulis Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad tentang teladan yang diberikan Rasulullah SAW mengenai tayamun. Adalah Rasulullah SAW bertayamun dengan sekali pukul saja terhadap muka dan dua telapak tangan, dan tidak ada yang sah daripadanya bahawa dia bertayamun dengan dua kali pukulan, sekali ke muka dan sekali kepada dua telapak tangan penyalin, dan tidak pula sampai kepada dua siku. Berkata Imam Ahmad, barang siapa yang berkata bahawa bertayamun itu ialah sampai kepada dua siku, itu adalah ditambahnya sendiri saja. Dan beliau SAW bertayamun dengan tanah tempat dia sembahyang itu saja, baik tanah biasa atau tanah garam atau pasir bulan atau pasir biasa. Dan salah satu sabda beliau, di mana saja umatku bertemu waktu sembahyang, di sanalah masjidnya dan bersucilah dia. Inilah satu nas yang jelas sekali. Sebab itu siapa bertepatan waktu sembahyang yang sedang di pasir, maka pasir itu sah buat bersuci. Dan tak kala beliau SAW musafir bersama sahabat-sahabatnya pada peperangan Tabuk, beliau lalui pasir luas itu dalam perjalanan, dan air waktu itu sangat sedikit, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahawa beliau membawa tanah ke mana pergi, dan tidak pula beliau pernah menyuruh begitu, dan tidak pula sahabat-sahabat beliau yang berbuat demikian, dengan kepastian bahawa di lapangan luas itu pasir lebih banyak daripada tanah. Begitu pula keadaannya bumi di Hejaz dan lain-lain. Kalau hal ini sudah diperhatikan dengan saksama, dapatlah diambil keputusan bahawa beliau bertayamun dengan pasir. Wallahu a'lam. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Adapun apa yang disebut-sebut tentang sifat tayamun, iaitu melekatkan jari-jari tangan kiri atau punggung tangan kanan, kemudian membawanya sampai ke dua siku, kemudian itu mengedarkan telapak tangan kepada hasta bahagian muka dan menegakkan ibu jari kanan, lalu dipertemukan. Semuanya itu tidak pernah diketahui Nabi mengerjakannya, dan tidak pula beliau pernah mengajarkan begitu kepada salah seorang pun dari sahabatnya. Tak pernah diperintahkannya dan tak pernah dipujikannya. Inilah semua teladan yang beliau berikan, dan kepada ketentuan inilah kita mengambil dasar hukum. Demikian juga tidaklah ada keterangan yang sah dari beliau bahawa bertayamun atau tayamun untuk satu sembahyang, dan tidak pula pernah beliau merentahkannya. Bahkan tayamun telah beliau jadikan mutlak pengganti tempat wuduk. Nescaya lantaran itu segala hukum mengenai wuduk, begitulah pula lah hukum mengenai tayamun, kecuali kalau bertemu satu dalil yang dapat dipegang yang melayani ketentuan itu, dan dalil itu tidak ada. Sekian kita salin dari kitab Zadul Ma'ad. Demikian ruksah yang diberikan ilahi, tanda kasihnya kepada hambanya yang selalu ingin hendak berhubungan dengan dia, sehingga sehabis sembahyang dengan tayamun itu tiba-tiba bertemu air sedang waktu masih panjang, tidaklah wajib mengulangi sembahyang kembali, sebab tempat wuduk telah digantikan penuh oleh tayamun. Kemuliaan tanah pada waktunya telah menggantikan kemuliaan air. Maka tersebutlah dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dan Ad-Darimi dan Al-Hakim dan Al-Darukuni, yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada dua orang laki-laki keluar pergi musafir, maka datanglah waktu sembahyang, sedang mereka tidak ada persediaan air. Lalu mereka bertayamun dengan tanah bersih dan terus sembahyang.
Sehabis sembahyang, mereka pun mendapat air dalam waktu, iaitu artinya waktu belum habis. Maka yang seorang diulanginya sembahyang dan seorang lagi tidak mengulanginya. Kemudian datanglah mereka kepada Rasulullah SAW, lalu mereka ceritakan keadaan mereka itu kepada beliau. Maka berkatalah beliau kepada yang tidak mengulangi sembahyang itu, Bismillahirrahmanirrahim. Engkau telah tepat mengerjakan sunnah dan telah diberi pahala bagi engkau sembahyang itu. Dan beliau berkata pula kepada yang berwuduk dan mengulangkan sembahyangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Engkau mendapat pahala 2 kali. Begitulah luas agama kita. Kita diberi kebebasan memakai yang mana yang baik bagi pertimbangan kita sendiri. Penulis tafsir ini pun kerana banyak bepergian menjumpai pula berbagai pengalaman. Alhamdulillah tidaklah pernah ada sembahyang fardu yang tinggal dalam perjalanan, walaupun dalam kapal terbang terus menerus berjam-jam ke Eropah dan Amerika. Pernah kerana takut dan belum pernah mengalami, penulis membawa sekeleng kecil tanah dari rumah, muat di saku celana. Alangkah bodoh dan lucu penulis. Sebab sampai di kapal udara, tanah itu tidak berguna sama sekali sebab air cukup. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahawa sepatu tinggi bersama kausnya tentu tidak boleh dibuka sampai 3 hari 3 malam selama dalam perjalanan, boleh disapu saja dengan air dari luar. Dan pernah pula perjalanan dengan kawan yang sama taat. Datang waktu sembahyang, kami pun sembahyang betapa adanya di dalam kapal udara sedang duduk walaupun tidak menghadapi kiblat. Rupanya kapal udara berhenti di suatu perhentian sebelum waktu sembahyang itu habis. Kawanku berwuduk kembali dan sembahyang di lapangan terbang di tempat terpencil di negeri bukan Islam, sehingga jadi tontonan. Penulis tidak mengulang sembahyang, mencukupkan yang di dalam kapal udara itu saja. Kawan saya bertanya, apa saudara tidak mengulang? Saya teringat hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu, lalu saya berkata, saya telah tepat menurut sunnah dan mengamalkan perintah Tuhan, iaitu apabila datang perintah, kerjakanlah dengan segenap kesanggupan yang ada padamu, asal tepat waktunya. Lalu kata kawan itu, dan saya jawab, saudara telah berpahala 2 kali. Kami sama-sama tersenyum. Tetapi herannya, pada keadaan yang kedua kali, dia telah menuruti cara saya. Saya bertanya, saudara tidak mengulangi sembahyang? Dia menjawab, hilang khusyuk saya sebab jadi tontonan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.